Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Okey, so ini adalah topik kita yang terakhir untuk kelas psikologi abnormal. Hari ini kita telah pun belajar kecelaruan personaliti, kecelaruan pemakanan, kecelaruan neuroperkembangan, dan ini topik terakhir adalah somatic symptom, simptom kecelaruan, simptom somatik dan kecelaruan lain yang berkaitan. Jadi dalam DSM-5 di bawah bahagian somatic symptom and related disorder, dia ada somatic symptom disorder, illness anxiety disorder, conversion disorder dan juga tapi untuk pembelajaran kita hanya akan fokus kepada somatic symptom disorder sahaja. Okey, jadi kalau kita tengok sejarah, nama kepada somatic symptom disorder ni telah melalui pelbagai evolusi lah. Dia dulu nama dia pernah jadi somatization disorder, dulu nama dia adalah somatization disorder dan kini dia telah berubah terma kepada nama somatic symptom disorder. Jadi dia adalah benda yang sama, cuma dia dah revise sikit. Okay, so secara umumnya apa yang berada dalam pemikiran orang yang ada somatic symptom disorder ialah I am more sick than what my doctors think. Maksudnya seseorang pesakit tu dia rasa dia lebih sakit daripada apa yang doktor dia diagnose dia. So dia biasa je dia memang akan kata dia sakit sangat-sangat, dia obses sangat dengan kesakitan dia, tapi dapatan daripada penilaian mungkin doktor dan psikologis mungkin tidaklah sesakit yang dia tahap severity sakit itu mungkinlah tidak sebesar apa yang diperkatakan oleh pesakit itu sendiri. Dia agak rumit sikit sebenarnya penyakit ini. Okay. Common feature bagi penyakit ini adalah prominence of somatic symptoms. Maksudnya seseorang tu dia memang ada simptom-simptom somatik. Contohnya dia sakit kaki, sakit kepala, sakit belakang, sakit badan, sakit tangan, sakit kulit, sakit mata, semua. So dia simptom somatik itu memang ada. Dan dia menyebabkan dia sangat-sangat distress dan impairment. Dia disebabkan kesakitan dia tu menyebabkan dia sangat stres dan tidak dapat berfungsi secara normal. Okay. Dua elemen yang utama dalam somatic symptom disorder. Pertama adalah positive symptoms and signs. Maksudnya dia memang ada distressing somatic symptoms. Contohnya dia katakanlah dia sakit belakang. Dia punya pemikiran dia punya obsession dia terhadap kesakitan tu adalah sangat-sangat besar, sangat-sangat signifikan, sangat-sangat buat dia stres. Dan sepanjang masa dia sentiasa berfikir tentang kesakitan dia tu. Dan melalui medical report, doktor perubatan tidak dapat mengenal pasti apakah kesakitan dia tu dari sudut fizikal ataupun dari sudut medikal. Okay, contohnya seperti katakan seperti ada seorang pesakit, dia datang hospital dengan komplain sakit belakang. Sakit belakang, dia tak boleh jalan dah beberapa minggu,
terganggu kefungsian harian dia, tak boleh mengajar, tak boleh pergi kerja, tak boleh berfungsi sebagai seorang isteri sebagainya. Kemudian doktor pun buat pemeriksaan. Banyak doktor buat pemeriksaan. Maknanya katakanlah mula-mula pergi dekat doktor cek bahagian tulang belakang. Ada doktor yang cek mungkin cek neuro pun ada. Ada doktor bahagian lain cek. Semua katakan doktor dah merujuk pelbagai kepakaran lain untuk buat penilaian apa sebenarnya yang boleh explain sakit belakang pasien ni. Tapi semua penilaian mendapati tidak ada penjelasan terhadap medical symptom dia tu ataupun somatic symptom dia tu. Jadi dia akan refer kepada psychiatrist atau psychologist untuk menilai sama ada dia adalah somatic symptom. Maksudnya dia adalah obsession atau pemikiran yang abnormal terhadap kesakitan dia tu. Itulah yang dipanggil sebagai somatic symptom disorder. Tetapi dalam somatic symptom disorder, dia tidaklah semestinya orang itu memang langsung tidak ada sakit belakang tu ataupun penyakit somatik tu. Mungkin sahaja doktor telah pun menemui, okey memang betul dia ni ada sakit belakang. Ini ada contohnya macam dia ada muscle tear ke apa contohlah kan. Tetapi walaupun adanya penerangan dari sudut medikal, tetapi sekiranya pesakit tersebut punya persepsi atau pemikiran dia terhadap kesakitan ni melebih-lebih atau tidak rasional dan tidak logik, melebih dan melampau daripada kadar kesakitan yang sepatutnya, kita juga boleh diagnosis sebagai somatic symptom disorder. Okay, jadi apa kriteria diagnostik dia? Pertama adalah satu atau lebih simptom somatik yang menyebabkan dia stres atau menyebabkan dia terganggu kefungsian harian dia. Dan B, pemikiran, perasaan, tingkah laku yang berkaitan dengan somatik simptom itu adalah eksesif atau melebih-lebih. Seperti sentiasa berfikir secara persisten tentang betapa seriusnya simptom tersebut. Kedua, sangat-sangat anxious tentang kesihatan dan simptom tersebut. Ketiga, banyaknya masa dan tenaga yang digunakan untuk mencari penawar kepada simptom tersebut. Jadi biasanya ini dia continuous dan dia persistent lebih daripada 6 bulan. Okay. The symptoms may or may not be associated with another medical condition. Maksudnya simptom tu mungkin benar adanya penjelasan di sebalik penjelasan medikal, mungkin juga tidak. If another medical condition or high risk for developing one is present, the thoughts, feelings and behaviors associated with this condition are excessive. Kalau ada pun penjelasan medikal, tetapi sekiranya pemikiran, perasaan dan tingkah laku yang berkaitan dengan keadaan itu melebih-lebih, dia juga masih boleh didiagnos sebagai somatic symptom disorder. Okay. Antara lain adalah fokus dia dan attention dia sangat-sangat obses terhadap somatic symptom dia. Dia sangat risau dengan kesakitan dia. Dia sangat takut apa-apa physical activity, contoh dia kalau dia berjalan ke, kalau dia bangun daripada katil ke, kalau dia pergi mandi ke, kalau dia keluar rumah ke, dia akan menjadikan kerosakan kepada badan dia. Biasa cek badan dia kalau ada rasa yang tak kena. Dia sentiasa dapatkan pandangan medical help dan dia mungkin telah mendapatkan banyak pandangan doktor yang berlainan supaya dia dapat, sebab dia biasanya dia tak puas hati dengan pandangan doktor ni, dia pergi doktor lain. Dia tak puas hati, dia pergi doktor lain. So dia macam shopping doktor, shopping, tanya. Dia dapat banyak opinion dan biasanya result dia sama. Maksudnya dia tidak ada atau doktor tidak dapat menemui penjelasan di sebalik kesakitan dia, atau ada penjelasan tetapi tidaklah seperti mana yang dia gambarkan. Dan dia cuba untuk avoid semua physical activity.
Jadi disebabkan itu menyebabkan terganggunya kefungsian harian dia. Okay. A distinctive characteristic of many individuals with somatic symptom disorder is not the somatic symptoms per se, but instead the way they present and interpret. Maksudnya, orang yang ada somatic symptom disorder ni bukanlah kerana dia tu sakit atau tak sangat, tetapi bagaimana mereka mempersepsi, merepresentasi dan memahami penyakit itu sendiri. Okey. Apa yang menyebabkan faktor risiko? Antaranya genetik yang mana ahli keluarganya adalah mereka yang lebih increase sensitivity to pain. Mungkin juga mereka berhadapan dengan early traumatic experiences, contoh seperti keganasan, abuse dan sebagainya, dan juga mungkin juga faktor persekitaran seperti pembelajaran. Contohnya seperti contohnya perhatian yang didapat daripada penyakit dia tu. Mungkin ada setengah orang apabila dia sakit dan dia mempersepsikan penyakit dia sebagai suatu benda yang sangat besar, dia mendapat perhatian daripada penyakit tersebut. Hasil daripada penyakit tu dia dapat lebih perhatian. Jadi itu mungkin menyebabkan dia lebih melebih-lebihkan penyakit itu sendiri. Jadi prevalence bagi dewasa adalah 5 hingga 7%. Perempuan lebih melakukan lebih banyak simptom somatik berbanding lelaki. Jadi antara faktor berisiko lain adalah negative activity ataupun neuroticism ataupun jenis personality trait yang sentiasa negatif, berfikiran negatif. Antara lain adalah comorbid anxiety dan depression. Zaman kanak-kanak yang perit, ada chronic physical illness atau psychiatric disorder lain, ada illness benefits, maksudnya daripada penyakit itu dia dapat mungkin dia dapat perhatian ke, atau dia dapat rehat ke, atau dia dapat MC ke sebagainya. Biasanya perempuan, mereka yang lebih berumur dan mereka yang tidak bekerja lebih prone kepada pesakit ini, dan juga mereka yang kurang tahap pendidikan, mereka yang berada dalam sosioekonomik status yang rendah dan baru berhadapan dengan episod kehidupan yang stressful, juga mungkin berhadapan dengan penyakit ini. Ini dia berbeza. So somatic symptom disorder berbeza dengan panic disorder kerana dia lebih persistent. Dia berbeza dengan generalized anxiety disorder sebab GAD lebih kepada kerisauan secara umum, tetapi somatic symptom hanya kerisauan terhadap simptom somatik dia sahaja. Dia berbeza dengan illness anxiety disorder kerana illness anxiety disorder adalah kerisauan tentang kesihatan secara umum dan bukan tentang apa-apa somatic symptom yang spesifik. Tapi somatic symptom dia fokus kepada somatic symptom sahaja. Okey. Antara evidence-based treatment pada somatic symptom disorder adalah cognitive behavior therapy, psychoeducation, family therapy dan juga psychodynamic psychotherapy. Jadi sekali itu sahaja penerangan tentang somatic symptom disorder. Itu sahaja. Jadi untuk kuliah kita yang kedua dah tamat di sini sahaja. Untuk homework hanya satu saja untuk yang link yang saya bagi dalam neurodevelopmental disorder. Itu pun hanyalah soalan bersifat pandangan anda. Dia tidak adalah betul salah, tidak ada jawapan yang konkret black or white sangat. Saya just nak dapatkan pandangan anda supaya kita dapat menjalankan penilaian yang berterusan. Jadi saya mohon maaf sekiranya ada kekurangan dari sudut pengajaran saya. Semoga bermanfaat untuk semua. Sekian saja. Kalau ada apa-apa boleh tanya melalui email atau WhatsApp atau melalui ketua kelas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan all the best.